Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni yang hakikatnya bukanlah dalam jadual sepatutnya saya berkuliah di sini pada malam ni. Dan kebiasaannya pada setiap hari Khamis malam Jumaat ni ialah kuliah daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti membahaskan kitab Bulughul Maram. Tapi dia ada program di KL dan dia minta saya gantikan kuliah pada malam ni. Dan kuliah pada malam ni saya tak akan sambung Bulughul Maram tu, tidak. Saya akan sambung apa yang saya kuliahkan di sini. Sebab di sini saya ada kuliah sebulan sekali, tiap-tiap Rabu minggu pertama. Dan untuk bulan depan ni, Rabu depan ni dah masuk kuliah kedua saya di sini. Tapi pada malam ni saya pakai peluang yang ada ni untuk sambung saja apa daripada bab yang dah kita sebutkan sebelum ni. Yang mana kita semua dah tahu kuliah saya di sini ni saya menggunakan sebuah risalah ataupun sebuah kitab, iaitu Sahih Al-Qasasun Nabawi karangan Ad-Doktor Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Dan kita dah sentuh kisah pertama. Kisah pertama iaitu kisah berkenaan dengan juhud Adam wa nisyani, keengganan Nabi Adam dan juga lupanya Nabi Adam. Menunjukkan pada kita bahawasanya manusia ni dia ada engkar dia, degil dia, dan dia juga ada lupa dia. Dan pada malam ni insya-Allah saya akan bahas hadis yang kedua. Sebelum ni kita dah bahas hadis yang pertama tu selesai, dan malam ni kita akan masuk kisah yang kedua. Kisah kedua ni dia tak panjang. Kalau sempat kita masuk kisah yang ketiga, kalau sempat. Tapi saya tak berniat nak memanjangkan sangat kuliah pada malam ni. Sebenarnya saya ni minggu ni saya banyak batalkan kuliah sebab saya ada urusan nak pergi menghadap ada satu kumpulan. Yang ikut isu dia tahulah. Okey. Dan sepatutnya malam ni ataupun hari ni saya dah berada di Kuala Lumpur sepatutnya. Dan keesokannya saya pergi ke Negeri Sembilan. Tapi ada beberapa isu dia jadi problem sikit sebab ada satu diskusi ilmiah yang akan disampaikan tu ada problem pada pihak pengurusan, walaupun cerita belah sana lain, cerita belah sini lain. Jadi dengan izin Tuhan dapat jugalah kita jayakan pada malam esok, walaupun secara hybrid. Jadi saya masih lagi, orang kata apa, ingin memberi masa untuk fokus pada isu itu. Sebab isu tu dia bukan macam kuliah biasa-biasa. Dia di atas nama diskusi. Dia macam yang siapa-siapa yang ikut yang telah diadakan di UNIMAP sebelum ni, antara Ustaz Salman Ali dan beberapa panel daripada pihak ARG. Jadi malam esok saya menghadapi secara hybrid dengan tajuk yang sudah dimaklumkan
Tapi tak nak ceritalah pada malam ni. Kalau cerita malam ni tak surprise lah. Okey, kita cerita malam esok. Tuan-tuan tengok malam esok lah. Okey, mana dia tengok secara live malam esok, apa cerita dia pada malam esok. Okey, cuma malam ni cerita lain. Okey. Malam ni ceritanya ialah kisah yang kedua, maut Adam. Maut Nabi Adam alaihi salam. Kematian Nabi Adam alaihi salam. Maknanya kisah yang kedua ni penulis rahimahullahu taala datangkan hadis. Hadis ni cerita tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Sebab cerita Nabi Adam ni yang biasa kita dengar ialah cerita dia makan pohon terlarang, cerita penciptaan dia, cerita dia dan pasangannya Hawa dalam syurga. Itu cerita-cerita yang memang ada dalam Al-Quran secara umum. Okay. Tapi cerita kehidupannya, latarnya, kebiasaannya dia tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis. Okay. Jadi hadis yang nak didengarkan ataupun nak disampaikan pada malam ini ialah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Dan hadis ni dinilai dengan dhaif, tapi atas nama penceritaan dia tidak ada apa-apa problem, sebab dia tidak membawa apa-apa hukum marfu' secara jelas pun daripada hadis ni. Okay. Jadi hadis ni kalau kita tengok, saya bacakan matan dia dulu. An Utayyin qala ra'aitu shaykhan bil Madinah yatakallamu fasa'altu anhu faqalu hadha Ubay bin Ka'ab faqala inna Adam alayhi salam lamma hadarahu al-maut qala li banihi ay bunay inni ashtahi min thimari al-jannah fadhahabu yatlubuna lahu fastaqbalathum al-malaikah wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahumul fu'us wal masahi wal makatil. Apa maksud hadis ni? Okay. Potongan pertama hadis ni kata penulis rahimahullahu taala daripada seorang yang bernama Utay. Utay ni disebut nama dia Ibnu Damrah As-Sa'di. Utay ni dikatakan Ibnu Damrah As-Sa'di. Okay. Dia ni termasuk daripada kalangan tabi'in, termasuk daripada kalangan tabi'in. Okay. Kata Utay ataupun sebahagian riwayat dia sebut Ibn Damrah As-Sa'di. Okay. Apa kata dia? Kata Utay, dia berkata, aku pernah melihat seorang lelaki tua di Madinah. Ra'aitu syaikhan bil Madinah, merujuk kepada Madinah, Madinatul Rasul, iaitu Madinah Al-Munawwarah hari ini. Yatakallam fasa'altu anhu. Seorang lelaki tua ni dia pernah bercakap dan aku pun bertanya pada dia. Okay. Sebahagian riwayat yang lain mengatakan lelaki tua ni merujuk kepada Abu Hurairah. Ada yang kata macam tu, merujuk kepada Abu Hurairah. Okay. Tapi dalam riwayat ni dia tak sebut siapa nama lelaki tua ni. Okay. Fasa'altu anhu, lalu aku pun bertanya kepada lelaki tua itu, bertanya kepada orang-orang tentang dia. Siapakah dia ni? Faqalu hadha Ubay bin Ka'ab. Faqalu hadha Ubay bin Ka'ab. Lalu kebanyakan orang mengatakan inilah sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Jadi ada riwayat kata ini Abu Hurairah, ada riwayat kata Ubay bin Ka'ab. Tapi dalam riwayat ni tasrih jelas menunjukkan bahawasanya lelaki yang tua itu yang sedang bercakap tu maksudnya bercakap dan menyampaikan speech, ucapan, menyampaikan ilmu lah, menyampaikan hadis. Jadi dia ni tak kenal siapa lelaki ni, Utay Ibn Damrah As-Sa'di ni, sebab dia tabi'in. Okay. Jadi dia tengok orang ramai, dia pun tanya. Inilah orang-orang duk kata inilah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut dia dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni termasuk daripada kalangan sahabat Nabi yang fasih dalam ilmu bacaan Al-Quran. Antara apa yang dia pernah lakukan waktu hayat Nabi ialah dia menggantikan imam, posisi imam sekiranya Nabi ni berada di luar kawasan, kepada penduduk Madinah. Maknanya kalau tidak ada Nabi, yang akan jadi imam bagi mana-mana orang yang ada di Madinah ni ialah Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi ni suka mendengar bacaan Al-Quran daripada Ubay bin Ka'ab. Sebahagian riwayat mengatakan
Ubay bin Ka'ab ni mempunyai suara yang mirip dengan Jibril. Tak tahulah macam mana suara Jibril alaihi salam. Cuma Nabi pernah kata, kalau kamu nak dengar macam mana Jibril sampaikan Quran pada aku, ia sama macam apa yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Okay. Lalu kata lelaki ni, iaitu Ubay bin Ka'ab ni lah, faqala inna Adam. Maknanya Ubay bin Ka'ab ni mula menceritakan hadis yang dia dengar daripada Nabi. Dia kata, inna Adam alaihi salam, sesungguhnya Adam alaihi salam, lamma hadarahul maut, ketika mana dekatnya dia dengan kematian, maknanya dah nak mati, maknanya dah sampai dekat dengan ajal dia, qala li banihi, telah memerintah Nabi Adam kepada anak-anaknya dengan dia kata, ai bunai, wahai sekalian anakku. Inilah panggilan yang lembut dalam percakapan orang Arab. Ai bunai ni maknanya panggilan yang paling gentle, paling lembut sekali. Inni ashtahi min thimaril jannah, kata Nabi Adam, aku sangat mengidam dengan buah dari syurga. Maknanya nak makan buah dari syurga. Buah dari syurga ni mungkin buah tu ada di bumi menyerupai buah yang ada di syurga, mungkin, ataupun memang betul buah daripada syurga. Fadhahabu yatlubuna lahu fastaqbalathumul malaikah. Lalu mereka semua pun pergi untuk memenuhi permintaan Nabi Adam itu. Tak disebutlah anak Nabi Adam ni Habil ke Qabil ke, dan boleh jadi anak-anak ni merujuk juga kepada cucu Nabi Adam. Sebab orang Arab itu normal, anak dia panggil banin ataupun bunai, cucu pun dia boleh sebut dengan perkataan yang sama, bahkan yang tak ada kena-mengena dengan dia pun. Dari segi percakapan orang Arab ni, bila mana satu orang yang dah tua, dia nak panggil mana-mana budak, dia akan sebut dengan ya bunai. Itu normal, walaupun itu bukan anak dia. Okay. Jadi boleh jadi ini betul anak dia, anak kandung, boleh jadi daripada cucunya pun boleh jadi. Okay. Kemudian anak-anak dia pun pergi. Fadhahabu yatlubuna lahu fastaqbalahumul malaikah. Anak-anak dia pergi untuk memenuhi permintaan Nabi Adam nak cari buah yang serupa macam buah yang ada dalam syurga, yang ada atas muka bumi ini. Maknanya mungkin Nabi Adam sifatkan buah tu apa, sebab hadis ni umum. Okay. Cuma cerita dia bukan cerita buah tu. Cerita dia ialah fastaqbalathumul malaikah. Dalam perjalanan anak-anak dia pergi cari dan memenuhi permintaan Nabi Adam itu, lalu mereka telah terserempak dengan sekumpulan para malaikat. Dan para malaikat ini confirm tidak datang dalam bentuk asal, tapi datang dalam bentuk penjelmaan manusia juga. Okay. Wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu. Bersama dengan para malaikat itu, para malaikat yang menyerupai manusia tu, di tangan malaikat tu ada lembaran kain kafan. Akfanuhu maksudnya kain kafan. Wa hanutuhu, dan juga keranda. Wa ma'ahumul fu'usu wal masahi wal makatib. Dan di sisi para malaikat itu juga, kita boleh tengok dalam hadis ni, dia kata adanya kapak, adanya skop penyodok tanah tu, dan juga ada bekas buah. Okay. Maknanya di sisi para malaikat, dia kata di sisi para malaikat tu adanya kain kafan dan adanya keranda. Dan ada pada anak-anak Nabi Adam itu ialah al-fu'us. Al-fu'us ni maksudnya kapak, wal masahi, penyodok tanah, wal makatil, bekas untuk letak buah, raga ke bakul ke. Jadi malaikat bawa keranda dengan kain kapan, anak-anak dia ada kapak, ada penyodok tanah, dan ada bekas ataupun raga untuk isi buah. Okey. Jadi dua kelompok ni, dua kumpulan ni bertembung, anak Nabi Adam dengan kumpulan malaikat. Faqalu lahum, lalu berkata para malaikat itu kepada anak-anak Nabi Adam, ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, ma turiduna wa ma tatlubun, kamu ni nak apa dan apa yang kamu minta? Aw ma turidun, ataupun apa yang kamu kehendaki? Maknanya ada berbagai-bagai bentuk soalan. Wa aina tadhhabun,
Dan kamu semua ni nak pergi mana? Maknanya malaikat tanya, kamu nak apa? Kamu sedang cari apa? Apa tujuan kamu semua ni? Yang duk bawa kapak, yang duk bawa penyodok tanah, yang duk bawa bekas raga untuk isi buah ni, dan kamu semua ni nak pergi mana? Qalu, maka jawab anak-anak Nabi Adam kepada para malaikat, abuna marid fashtaha min thimaril jannah. Ayah kami sekarang ni tengah sakit dan dia menginginkan buah macam di syurga dulu. Qalu lahum irji'u, kata para malaikat, balik kamu semua wahai sekalian anak Adam. Faqad qudiya qada'u abikum, sesungguhnya telah datang keputusan terhadap bapa kamu ataupun ayah kamu. Maknanya dah sampai waktu untuk dia mati. Faja'u falamma ra'athum Hawwa'u 'araftuhum. Mereka pun kembali, anak-anak Nabi Adam pun kembali. Ketika itu isteri Nabi Adam melihat para malaikat dan mengenali mereka. Maknanya balik sekali anak Nabi Adam dengan kumpulan malaikat. Faladhat bi Adam, kemudian Adam berkata kepada Hawa, faqala ilaiki anni fa inni innama utitu min qibalik khalli baini wa baina malaikati rabbi tabaraka wa ta'ala faqabaduhu. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata kepada Hawa, pada waktu tu isteri dia ni, Hawa ni, tengok kumpulan tu dah kenal ni malaikat. Dia pun faladhat Adam, dia pergi dekat Nabi Adam, dia duduk dekat, dia macam nak serve, nak khidmat sesuatu pada Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, ilaiki anni. Maksud dia apa? Menjauhlah daripada aku. Maknanya tak payah datang dekat pada aku. Fa inni innama utitu min qibalik. Maksud dia apa? Sesungguhnya aku telah diberi daripada sisimu, iaitu daripada sisi Tuhan, maka biarkan yang berada di antara aku dan para malaikat hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Biarkan aku dengan malaikat ni, tidak ada lagi pihak lain yang ketiga melainkan Allah azza wa jalla. Okay. Kemudian faqabaduhu, dalam hadis tu kata, ketika mana Nabi Adam sebut macam tu, maka para malaikat yang datang itu pun mencabut nyawa Nabi Adam. Wa ghassaluhu, lalu dimandikan jasad Nabi Adam. Wa kaffanuhu, kemudian dikafankan jasad Nabi Adam. Wa hannatuhu, kemudian dibuat lubang ataupun liang lahat. Wa hafaru, lalu digali lubang dan dibuat liang lahat apa semua. Wa alhadu lahu, diletakkan, dimasukkan dalam liang lahat itu. Wa sallu alaihi, lalu disalatkan Nabi Adam yang telah meninggal dunia itu. Thumma dakhalu, okay. Kemudian sambungan hadis itu, thumma dakhalu qabrahu, kemudian ketika mana telah masuk ke dalam kubur jasad Nabi Adam tu, fawada'uhu fi qabrihi, lalu diletakkan Nabi Adam itu pada pembaringannya, pada kuburnya. Wa wada'u alaihi labin, wa wada'u alaihi labin, lalu diletakkan batu-batu untuk menutupi jasad Nabi Adam. Thumma kharaju minal qabr, kemudian anak Nabi Adam, para malaikat semua keluar daripada kubur. Thumma hasau alaihi turab, ditimbus ke atas Nabi Adam itu tanah-tanah. Thumma qalu, kemudian berkata para malaikat, ya bani Adam, wahai sekalian Adam, sekalian anak Adam, hadhihi sunnatukum, inilah cara betul untuk menguruskan mayat. Okay. Daripada hadis ni, kalau kita tengok flow daripada awal, okay, saya cerita ringkas bagi bahasa mudah pada tuan-tuan puan-puan. Okay. Bila mana Nabi Adam beri arahan kepada anak dia, aku nak makan buah pada syurga. Okay. Sebahagian orang, dia baca hadis ni, dia akan nampak Nabi Adam ni tengah buang tebiat lah. Kan ada orang kita kan, dekat-dekat nak mati, minta yang tu, minta yang ni. Kebiasaan-kebiasaan dia. Okay. Perkataan itu macam kurang elok kita nak sebut di sini. Okay. Cuma benda tu mungkin boleh terjadi kepada sebahagian orang yang nak meninggal dunia. Sebab ada hadis yang lain Nabi sebut, siapa-siapa yang hidup di atas kebiasaan ini, dia akan wafat di atas kebiasaan itu. Dia suka buat apa? Harian dia. Okay. Maknanya dekat-dekat dia nak mati ni,
dia kebiasaannya dia ke arah itu. Tapi dia bukanlah mesti, dia bukan mesti. Okay. Tapi dia ada satu bab yang kita boleh sebut sebagai pemerhatian. Bila mana satu orang tu dia nak dekat dengan kematian, dia ada benda-benda dia yang lain macam. Bila mana orang dengar atau orang perasan, ini benda yang tak biasa dia minta, tak biasa dia buat. Bahkan kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW sendiri, ketika mana Nabi ni 3 hari berbaki sebelum Nabi ni wafat, pada waktu tu yang jaga Nabi ialah isteri Nabi iaitu Aisyah. Seterusnya yang selalu keluar masuk ni ialah Ali bin Abi Talib. Selain pada tu ialah pak menakan Nabi sendiri iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Bila mana dia tengok Nabi tu tengah sakit, badan Nabi panas apa semua ni, 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, Abbas dia tengok ada perubahan pada muka Nabi, ada perubahan pada tubuh badan Nabi. Dia pun panggil Ali keluar. Ni kita boleh cek dalam dalam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi Rahikul Makhtum, dalam kitab sirah tersebut. Okay. Dia panggil Ali keluar. Dia kata, wahai Ali, masuk jumpa Rasulullah dan tanya, selepas kewafatan dia, siapa yang akan menggantikan tempatnya? Maknanya siapa yang akan uruskan orang-orang Islam ni, yang akan jadi khalifatul Rasul ni siapa? Ali kata, aku tak mau. Abbas kata, kamu kena tanya, sebab aku mengenali semua muka Quraisy yang hampir pada kematian. Sebahagian riwayat kata, aku mengenali semua muka Bani Hashim yang hampir pada kematian. Maknanya pemerhatian dia, family dia yang nak mati ni, susu galuh family dia ni, ayah dia ke, tok wan dia ke, belah-belah mana sepupu sepapat dia, adik-beradik dia ke, dekat-dekat nak mati dia ada muka yang satu pattern, keturunan dia je lah. Okay. Jadi dia tengok muka Nabi, dia kata muka ni tak lama. Dia tak kata confirm 3 hari lepas badan ni mati, tak. Dia cuma kata muka macam ni dia tak lama lah. Okay. Saya nak sebut sini apa dia? Okay. Ilmu ni dia bukan ilmu gaib, dia bukan juga ilmu ramalan, tapi pemerhatian berdasarkan kebiasaan. Okay. Cuma yang mungkin orang duk sebar tu, bila mana dia dekat nak mati, dia bergetar situ, bergetar sini, yang tu cerita lain. Cuma pemerhatian, tengok. Okay. Macam doktor buat pemerhatian kepada orang yang sakit, dengan ilmu dia, dengan kajian dia, dia memberi satu hipotesis yang belum sempurna lagi. Dia kata mengikut ilmu dia ni, orang yang sakit macam ni, dengan keadaan macam ni, dia punya jangka hayat dia macam ni. Bukan dia sedang mengambil urusan kerja Tuhan. Cuma ianya ialah satu benda normal. Dia ada beza dengan ramalan dengan pemerhatian. Itu nak kena beza. Ramalan itu tak betul, itu termasuk daripada mengambil kerja Tuhan. Tapi pemerhatian, macam mana kita tengok satu pokok dengan keadaan macam ni, kurang dapat air, kurang ada baju, seminggu ataupun 2-3 hari nanti pokok ni akan rosak ataupun akan mati lah. Okay. Pemerhatian, bukan ramalan. Okay. Jadi dalam hadis ni, bila mana Nabi Adam ni dekat dengan kematian, dia kata pada anak dia, wahai anak aku nak makan buah daripada syurga. Maknanya buah tu mungkin dia sifatkan, buah ni macam ni, macam ni, macam ni, aku nak makan. Okay. Sebab dalam masyarakat kita ni benda ni berlaku, kan? Lepas pada berlaku kematian tu, bukalah balik cerita anak-anak yang jaga ataupun orang-orang yang dekat dengan dia, tak kira lah mati sakit ke, mati aksiden ke, biasanya cerita-cerita ni orang akan buka. Okay. Dekat-dekat nak mati, patutlah saya perasan 2-3 hari belum dia meninggal ni, dia minta macam ni, dia nak macam ni. Okay. Benda tu taklah sampai jadi sesat, jadi menyeleweng akidah. Kalau kita cuba nak cakap bab tu, benda tu ada, orang kata apa, ada asasnya. Okay. Tapi kita tak elaborate panjang lah, taklah sampai kita jadikan sebagai satu silibus. Dekat-dekat mana orang-orang nak mati pun macam tu lah gayanya. Dia tak, dia berbeza-beza. Okay. Kemudian bila mana dah minta pada anak dia cari buah ataupun cari kata apa, tumbuhan yang sama macam dalam syurga tu, anak dia pergi jumpa sekumpulan malaikat. Malaikat dah bawa kain kapan, dah bawa dengan keranda,
Dan anak-anak dia tu duk bawa dengan cangkul, duk bawa dengan kapak lagi, duk bawa dengan penyodok tanah apa semua, bakul, sehinggalah malaikat tu kata tak perlu cari apa dah, balik, sebab ajal ayah kamu dah sampai. Okay. Itu benda yang kita boleh tengok daripada hadis ni. Dan bila mana Nabi Adam dah meninggal, dah tercabut nyawa, berpisah roh dan jasad, okay, maka malaikat telah menunjukkan tata cara menguruskan mayat. Okay. Sini saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ni, dakwaan yang mengatakan manusia ni mengalami fasa-fasa untuk meningkat dalam kehidupan dia. Itu yang betul lah. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, kemodenan, fasiliti zaman dulu. Okay. Cuma teori yang mengatakan zaman batu, zaman paleolitik ke, yang kita belajar sejarah tu lah, zaman mesolitik ke apa semua tu lah, yang pakai kapak daripada tulang binatang apa semua, yang digambarkan pakai pakaian yang tak berapa sempurna, pakai pakaian yang tak berapa elok. Okay. Itu perlu dinilai balik berdasarkan hadis ni. Maknanya Nabi Adam, manusia paling terawal, sebelum adanya istilah zaman batu, zaman apa-apa semua ni, dah ada cerita kapak, dah ada cerita keranda, dah ada cerita raga, bakul, semua dah ada ni. Ni cerita ni dah ada. Maknanya pakaian apa-apa semua ni dah ada pada waktu ini. Okay. Dalam pengajaran hadis, kalau kita boleh tengok, ada 7 yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menceritakan pengajaran daripada hadis ni. Okay. Yang pertama, yang paling jelas, masyru'iyatu tajhizil mayyit wa dafnihi ala nahwil madhkur fil hadis. Dalam hadis ni, pengsyariatan bagaimana cara menguruskan mayat dan mengkafankan mayat, dan juga mengebumikan mayat. Semua sekali disebut dengan lengkap, ditunjukkan oleh para malaikat ketika mana berlakunya kematian Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadhihi sunnatu fil mayyit hiya hadiyur rasul jami'an fi kulli syara'i'ihim. Sunnah ini dalam berhadapan dengan kematian termasuk daripada petunjuk para rasul secara keseluruhannya pada menceritakan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul sekalian. Maknanya pada poin kedua ni dia nak sebut urus mayat ni, urus kematian ni, dia ada sunnah tata cara yang tak boleh kita buat dengan kepala kita sendiri. Ada pengurusan-pengurusan yang diberi keluasan untuk kita urus dengan kesesuaian. Tapi ada pengurusan-pengurusan dalam bab kehidupan kita ni, termasuklah pengurusan mayat ni, dia ada bab yang disebut sebagai ruang lingkup syariah. Jadi kita tak boleh urus mayat sembarangan, kita tak boleh tambah dalam pengurusan mayat secara sembarangan tanpa kita melihat apa pandangan-pandangan yang perlu dinilai. Cuma nak katanya nak buat lebih kurang pada mayat ni bukan benda yang dibenarkan dalam agama. Macam mana fikir nak lupuskan mayat ni? Boleh ke bakar? Tak boleh. Kalau nak tanam, macam mana nak tanam dia? Macam mana pengurusan dia? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, ta'limul malaikatu abna'i Adam alaihi salam amaliyan wa qawliyan li hadhihi sunnah. Telah mengajar para malaikat kepada anak-anak Adam secara praktikal dan juga secara teori macam mana untuk menguruskan orang yang telah mati. Dan ini termasuk daripada sunnah. Jadi kita boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala menghantar Nabi Adam kepada anak-anak Nabi Adam ni untuk dia tengok tutorial macam mana cara nak menguruskan mayat. Okay. Jadi daripada hadis ni kita boleh tengok dan kita boleh sedar, urus mayat ni dia bukan susunan kita, tapi dia ada cerita panjang dalam bab ni. Okay. Yang keempat, kullu tariqatin ghairu tariqatil madhkur fil hadis, ghairu tariqatil madhkuratu fil hadis hiya inhiraf an manhajillahi wa hadihi. Setiap benda, tata cara yang tidak disebut dalam tata cara yang terdapat dalam hadis ini, ianya bentuk penyelewengan daripada manhaj yang Allah Azza wa Jalla berikan dan juga
yang telah disampaikan oleh pesuruhnya ataupun rasulnya. Okay. Jadi daripada poin yang keempat ni, mengelak daripada tokok tambah, mengelak daripada fikir sendiri macam mana nak uruskan benda-benda yang sudah ada tata cara syariat padanya. Sebab kalau kita tengok, ada sebahagian bangsa walaupun menerima agama yang lain daripada agama asal diorang, mereka masih lagi nak mengekalkan cara pengurusan mayat mengikut kebiasaan bangsa diorang. Tuan-tuan boleh tengok ada setengah-setengah bangsa, Kristian ke, Islam ke, tuan-tuan boleh tengok ada satu dokumentari pengurusan mayat di satu tempat di Indonesia ni, Teroja. Tuan boleh search dalam YouTube. Teroja ni satu kawasan di Indonesia. Okay. Dia yang menarik di situ ialah bila mana berlaku kematian, mereka akan simpan mayat dalam tempoh yang lama, mereka awet duduk dalam rumah, dan mayat tu berada dalam rumah, dia orang menjalani kehidupan seharian bersama dengan mayat tu. Cukup tempoh dia akan buat satu pesta yang besar. Dia akan dirikan balik mayat tu yang dah mungkin reput, diberi pakaian, barulah diurus dengan cara tanam ataupun diselip di celah-celah kawasan pergunungan di Teroja. Yang buat ni mungkin Islam, mungkin juga Kristian. Sebab bangsa tu, masyarakat tu, diorang ada dua agama yang mendominasi bangsa tu, iaitu Islam dan juga Kristian. Cuma saya nak katanya, walaupun orang tu Islam, dia buat macam tu, yang Kristian buat macam tu, dia tak ambil yang apa Islam suruh, dan dia pun tak ambil yang macam kebiasaan orang Kristian buat. Dia nak buat dengan cara tu, dia buat dengan pesta, siap ada pertandingan lembu berlawan dulu, kerbau berlawan dulu, okey, barulah orang kata apa, buat proses untuk tanam, lepas tu diarak dan dibuat pesta. Macam pesta tu tak menunjukkan macam pesta kematian lah, macam acara kematian. Sebab kematian ni biasa ianya dekat dengan kesedihan. Tapi kalau tuan-tuan tengok cara dia orang buat, dia macam satu kegembiraan. Kita tak boleh buat dengan cara seperti itu. Cuma dalam hadis ni dia mungkin umum lah. Okay. Ada hadis-hadis lain yang melengkapkan lagi apa bacaan dia, cuma dia sebut secara umum apa yang perlu dilakukan. Okay. Yang kelima, fadlu abina Adam alaihi salatu wassalam haitsu tawallatil malaikatu tajhizu. Hadis ni menunjukkan kelebihan bapa kita Nabi Adam alaihi salam kerana dia telah diuruskan oleh para malaikat 100% ketika mana kematiannya. Wassalatu alaihi, para malaikat mensalatkannya, wa dafnihi, dan para malaikat juga yang telah menguburkannya. Okay, itu yang kelima. Yang keenam, qudratul malaikatu ala tamathuli fi suratil bashar. Bolehnya para malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia. Wa qiyamuhum bil a'mal allati ya'malul basharu fiha, dan menjalankan kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia. Maknanya malaikat waktu mana dia menjelma dalam bentuk manusia, dia boleh buat kebiasaan manusia. Dia boleh urus kematian, dia boleh menunggang kuda, dia boleh bercakap, dia boleh buat macam-macam. Dan yang terakhir, wujud ba'dul alat mundu fajril bashariyah kal fu'us wal masahi wal makatil. Wujudnya alat-alat yang digunakan oleh manusia pada peringkat awal sejarah manusia duduk atas muka bumi. Maknanya penulis rahimahullahu ta'ala, dia cuba ingin menyanggah pandangan yang mengatakan manusia ni tak boleh reti guna alat ni. Ada beberapa fasa. Bahkan manusia lebih teruk digambarkan oleh sebahagian teori barat, cakap pun tak reti. Nak kena tengok burung bunyi dulu, nak kena dengar angin bunyi macam mana, nak kena dengar tetesan air, baru boleh sebut sepatah. Digambarkan perkembangan manusia terlalu lambat. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran, penciptaan Nabi Adam, bila mana ditiupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam, Nabi Adam dah boleh bercakap dah pun. Tak telur percakapan Nabi Adam, fasih, sehingga mengagungkan para malaikat. Tapi kalau tengok teori-teori barat, teori mereka-mereka yang memang bukan daripada Islam, menggambarkan manusia ni lambat. Bahkan lebih teruk lagi, menggambarkan manusia ini bukanlah spesies yang
Orang kata apa? Yang prototype manusia ni ialah manusia, tapi kita keluar daripada benda lain dulu baru jadi orang. Keluar pada beruk, keluar pada monyet dulu baru jadi orang. Itu teori yang tidak bersandarkan kepada wahyu. Jadi hadis ni walaupun dhaif, hadis ni dhaif, tapi ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan hadis ni. Nak cerita pada kita yang paling jelas dan yang paling zahir melalui hadis ni, ada benda-benda yang kita tak boleh buat ikut kepala kita, sehingga Tuhan kena hantar malaikat tunjuk macam mana cara nak uruskan kematian. Kita mungkin baca Quran dalam dalam juzuk yang ke-6, surah Al-Maidah kalau saya tak silap, ataupun surah-surah yang selepas pada itulah, Al-An'am ke apa, iaitu cerita pertelingkahan dua orang anak Adam. Allah Ta'ala sebut, watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Allah Ta'ala kata, bacakanlah kepada manusia semuanya, wahai Muhammad, kisah pertelingkahan dua orang anak Adam ketika mana mengedepankan korban kepada Tuhannya. Seorang diterima, seorang tak diterima. Cerita Habil dan Qabil lah. Quran hanya sebut utlu alaihim naba abnai Adam. Bacakan kepada mereka semua ni kisah dua orang anak Adam. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran cerita dia panjang apa jadi. Cuma yang ujung lepas daripada berlaku pembunuhan tu, salah seorang dah mati kena bunuh. Allah Ta'ala kata apa? Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Lalu Allah Ta'ala mengirim 2 ekor burung gagak yang asalnya duduk elok, bergaduh. 2 ekor burung gagak tu bergaduh dan akhirnya berpatukan antara satu sama lain, dan akhirnya seekor mati. Lalu dalam apa yang dilihat oleh seorang anak Nabi Adam yang baru sudah bunuh saudara dia tadi, dia tengok macam mana burung gagak tu dia gali lubang daripada atas tanah ni, dan dia masukkan 1 ekor lagi burung gagak yang telah mati dengan sebab pertelingkahan tadi. Ada tak pertembungan dengan hadis ni? Jawabnya ada. Pertama, ayat Quran itu bukan syariat. Ayat Quran tu cerita. Hadis ni syariat. Hadis ni ialah gambaran syariat. Cerita dalam Al-Quran itu bila mana dah mati anak Nabi Adam seorang, sama ada Habil dan Qabil, saya tak ingat sangat mana satu. Cumanya Allah Ta'ala kata datang 2 ekor burung gagak bergaduh depan depan seorang tu. Dia orang ni 2 orang, maknanya depan seorang tu lah yang masih hidup. Dan yang hidup tu tengok sampailah burung gagak tu mati seekor, dan burung gagak yang hidup ni pun dia kaih kaki dia, buat lubang, dia tolak bangkai tu masuk, dan dia timbuh lebih kurang, dia terbang. Itu riwayat Israiliyat, itu apa yang disebut dalam tafsir. Adakah itu termasuk pada pensyariatan? Tidak, itu baru cerita. Belum lagi cerita nak urus orang mati tu. Kita tak boleh urus ikut burung gagak tu, sebab itu bukan syariat. Ayat tu ialah cerita. Yang ni baru syariat. Yang ni baru syariat. Sebab dalam cerita tu dia tak sebut pun burung gagak tu cari kain kapan dulu, burung gagak tu mandikan dulu, burung gagak tu salatkan pula. Tak ada cerita tu. Cerita ni ialah cerita bagaimana satu orang yang buat silap, tiba-tiba dia nak tutup silap dia, datang mana binatang entah bagi idea dia, macam ni kamu nak tutup kesilapan kamu. Tunjuk pada kita apa dia. Cerita anak Nabi Adam ni, satu orang dia buat jahat, kadang-kadang dia nak cover jahat dia tu, datang idea yang entah daripada mana, dia terfikir cara ni boleh tutup kejahatan dia. Benda tu normal. Sebab tu kita tengok orang-orang yang buat jahat ni, macam mana dia nak tutup jahat dia, biasanya dia terfikir, ternampak, terdapat idea di mana-mana. Sebab tu kalau orang yang buat filem, dia buat filem cerita orang jahat, tiba-tiba ada orang yang memang dah ada niat jahat tapi tak reti lagi, dia dapat idea nak buat jahat macam mana. Dia dapat idea nak buat jahat macam mana, tengok tak reti lagi, pecah rumah orang, tengok filem aku jadi reti. Tak reti lagi nak action macam ni. Jadi ini nak sebut pada kita,
kejahatan ni dia datang juga bentuk-bentuk mumassil, contoh-contoh yang kita boleh ikut. Maknanya contoh baik, contoh buruk ni dia ada dalam hidup kita. Okay. Kemudian saya baca sikit sebagai yang terakhir, apa yang disebut dalam dalam permulaan pada cerita ni. Dia kata hadhil qissatu, kisah ini tukhbiruna, memberikan kepada kita satu perkhabaran, anil lahazatil akhirah, detik-detik akhir, khabar tentang detik akhir fi hayati abina Adam alaihi salam, menerangkan kehidupan ayah kita Nabi Adam alaihi salam. Wa ma kana min amrihi fi sakaratil maut, macam mana keadaan dia bila mana dia berada dalam sakaratil maut. Wa tawallil malaikatu takfinuhu wa taghsiluhu, dan bagaimana para malaikat telah turun menunjukkan kepada kita cara kafan mayat dan juga cara memandikan mayat. Cara kafan, cara mandi ni mengikut kepada kaedah kita sendiri. Dia tak ada satu silibus. Macam ni cara nak mandi. Adalah adab-adab dia. Cuma orang yang menguruskan mayat tu dia kena fikir macam mana cara paling beradab untuk memandikan mayat. Maknanya syariat kalau dengar berita kematian, nak urus kematian, kena mandikan mayat. Tapi tak ada lah dalam hadis kata mandi mayat tu kena pakai air daripada jenis air ni. Itu atas kita punya kebiasaan. Yang tu tak apa. Nak letak atas palung ke, nak letak atas kursi baring ke, itu tidak ada apa-apa larangan pun. Cuma cerita dia, kalau orang tu mati, dia meninggal, dia kena dimandikan. Cara dimandikan terpulang. Yang penting tidak berlaku satu benda yang boleh menyakitkan mayat ataupun mengaibkan mayat waktu proses pemandian itu. Jadi dia terbuka. Yang penting dia selamat. Ada orang nak buat cara cepat, ada orang nak buat cara payah, ada orang nak tarik kain dulu baru lalukan air atas tu sebab tak nak bagi air tu jatuh dengan orang kata apa, dengan hentaman yang kuat. Sebab ada orang dia ambil cara mudah, dia jiruh macam dia jiruh pokok. Okay. Yang tu kita boleh fikir sendiri. Okay. Cuma cerita dia bila mana ada kematian, adanya mandi, adanya kafan, adanya pengkebumian. Maknanya kena gali tanah. Dan dalam hadis tu sebut hanut. Hanut ni maksud dia macam-macam terjemahan bahasa Melayu kita. Hanut ni boleh kita faham dengan keranda yang established. Maknanya betul keranda yang letak mayat dalam tu. Sebab ada kebiasaan dia tak pakai keranda. Keranda ni diguna waktu nak usung je. Dah masuk dalam, tak pakai keranda. Sebab ada setengah-setengah tempat dia tanam mayat dengan keranda-keranda dia tanam. Ada tempat lain tak, dia buat liang lahat, dia masukkan dan dia disusun macam tu saja. Cuma dalam hadis ni disebut bila mana dimasukkan dalam lahat tu, bila mana dibuat lahatnya macam satu ruang boleh masukkan mayat tu, lalu disusunlah al-labinah. Saya cerita sikit. Saya rasa saya tak masuk kot kisah yang ketiga. Kisah ketiga kita masuk hari Rabu depan. Okey. Cerita tentang bagaimana meninggalnya anak Nabi Muhammad, iaitu Ibrahim. Ibrahim ni anak Nabi yang dia kata apa, dia sempat besar sikit dan Nabi sempat tengok keletah dia depan mata Nabi. Dia meninggal sekitar setahun ataupun dekat-dekat umur 2 tahun. Dia bukan bayi, meninggal bayi. Meninggal waktu bayi, sedih juga. Cuma nak katanya tak sempat tengok dia punya keletah dia. Meninggal waktu dah umur setahun 2 tahun ni, dia berat untuk sesebuah ataupun satu pasangan tu lah. Sebab ianya benda yang sangat-sangat menyayat hati. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi, saya nak perhabis cerita tu. Bila mana berlaku kematian anak Nabi Ibrahim, Nabi menangis. Riwayat yang terkenal Nabi menangis, Nabi sedih apa semua. Cuma saya nak sebut bila mana dalam hadis yang kita baca tadi, ketika mana malaikat meletakkan mayat Nabi Adam dalam lahat tu, apa yang malaikat buat? Wa wada'u alaihi labin, susun padanya batu bata. Okay. Saya ada baca satu riwayat, iaitu bila mana Nabi ni masukkan anak Nabi Ibrahim, bukan Nabi masukkan, sahabat yang masukkan, Nabi tengok pada atas. Okay. Sahabat-sahabat pun susun batu bata, tapi susunan tu dia tak berapa kemas. Susunan tu lebih kurang ya.
Lalu Nabi kata sawuha, susun balik. Sehingga perbuatan tu menyebabkan timbul kemusykilan dalam kepala sebahagian sahabat. Ada sebahagian sahabat tanya Nabi, kenapa kena susun bagi elok sedangkan lepas pada tu timbus tak nampak juga pun. Nabi kata fa innaha tuqirru ainul hayah. Aku suruh susun elok sebab ianya menyenangkan hati orang hidup yang melihatnya. Walaupun lepas pada tu timbus balik. Dari segi hadis kita boleh tengok, pertama, bila mana kita nak serve orang walaupun dah mati, serve elok-elok. Jangan buat lebih kurang. Susun, bagi elok-elok. Okey. Dan benda lain ni kita boleh tengok, Nabi ni mementingkan kekemasan juga. Kalau benda yang kena timbus pun Nabi susun elok, apatah benda yang memang hari-hari kita tengok benda tu. Sebab tu antara ciri orang Islam itu tertib, tersusun, kemas elok. Sebab itu benda yang menyejukkan hati, mengurangkan rasa serabut dan membantu satu orang tu boleh berfikir dengan baik. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni daripada hadis ataupun cerita yang kedua, bagaimana kematian Nabi Adam AS. Dan insya-Allah hari Rabu depan, kalau tidak ada apa-apa yang yang menghalang, kita sambung kisah yang ketiga, iaitu kisah Nabi Allah Saleh AS. Mengikut dalam tajuk ni lah. Setakat tu saja. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.